Kuatnya. Tiba. Wah, hari ini kita boleh nampak komennya. Tunggu dulu. Rabia, dia baru saja join kita. Siapa lagi di sini? Kita ada Amy, Bella. Hai kamu orang. Kita tunggu dulu yang lain masuk siaran langsung TikTok at Japan hari ini. Yes, betul. Yulian. Siapa lagi? Goluk, cute juga nama dia ini. Golok. Hello Sumandakan kau ngaubi. Dia bilang, hai Bella. Hai Bella. Bella daripada mana tuh Bella? Bella daripada mana? Erikson. Nah, kita ada Sweet pun baru masuk, ada Ras. Penampang, hai orang penampang. Ya. Tu dia. Hai, ada komen si Golok. Tadi kau cakap. Hai, dia bilang. Hai kamu Ardia. orang. Mana si Itma? Dia bilang si Bella. Oi, lama sudah kau lama sudah kita ni si Bella apa? Mana si Itma? Dia bilang, iya, lama sudah itu. Mau 2 tahun. Mau 2 tahun sudah kan 3 tahun. Iya. Mau 3 tahun sudah si Itma apa nih orang bilang bukan lagi berada di Japan, dia berada di dia telah berpindah, maksudnya mendapat di jabatan yang lain. Oke, hai kamu orang, Kak Anet, terima kasih. Thank you so much. Rindu Itma. Ya, rindu Itma. Sebelum ini dia host kan Iya, untuk dia TikTok. host. Jadi, ada Lucu juga dia. Nyanyi-nyanyi dulu-dulu kan. Iya, dulu-dulu nyanyi juga. Bella, dia bilang. Semut. Oke. Kita tunggu lagi. Boleh juga betul ada kasih bunyi-bunyi musik-musik sedikit teknikal. Ya, sunyi betul. Supaya tidak sunyi, betul. Mari kita mau tengok dulu muka. Yes, Bella. Thank you so much Bella bersama dengan kami pada petang ini. Harusnya kita start saja lah kan? Ya, boleh. Seperti biasa, ini merupakan segmen TikTok Jabatan Penerangan Negeri Sabah yang sudah edisi yang kedua. 3, 4, 5. Edisi dari 2023 silap saya 2023 2024 2005 so almost 3 years ke atas above. Betul, untuk tahun ini episod yang kedua lah. Yes, untuk tahun ini adalah episod yang kedua untuk tahun ini. Apa cerita menarik hari ini? Banyak cerita menarik. Jadi seperti biasa kami akan mengongsikan dalam segmen TikTok Jabatan Penerangan ini adalah berita-berita yang benar, sahih dan juga program-program yang berlangsung di sekitar Anda, terutama di Sabah dan juga aktiviti anjuran Jabatan Penerangan Malaysia itu sendiri. Oke, Sharon. Saya rasa Sharon boleh mulakanlah dulu Sharon. Boleh. Saya mau cakap pasal minyak masak. Minyak masak. Okay, kamu orang tahu kah? Setiap paket kan sama botol mempunyai kod nombor. Saya ingat, rupanya. Saya ingat sama saja macam yang botol sama yang yang famous tuh. Plastik. Minyak plastik kita kan. Main ambil saja. Ya, main ambil saja. Tapi rupanya kalau kamu orang perasan kan pada botol ataupun paket minyak masak mempunyai nombor kod dalam bulatan CP6, 7, CP8, CP10 yang membezakan kualiti minyak masak tersebut. Jadi maksud dia setiap harga ni ada yang murah, ada yang mahal sedikit, semua pun ada kualiti dan perbezaan lah betul. Contoh dia kan, CP6 ni minyak dia lebih sihat, mengandungi vitamin E dan tocotrienols, dia bilang. Susah mau sebut. Oke. Jadi CP7 pula mengandungi asid lemak lebih tinggi, minyak mudah berbuih dan makanan mudah serap minyak sesuai untuk kegunaan masakan dan gorengan. Lepas tu CP8 minyak cepat berbuih dan menjadi hitam, tidak digalakkan untuk kegunaan berulang kali. Siapa yang masih lagi suka ulang-ulang guna tu minyakan yang sayang bini baru sih saya goreng ikan 1 kali, boleh pakai lagi nih. Tengok juga tu
satu minyak. Kalau hitam terus buang. Ya. Jangan buang. Sekarang kita boleh Recycle. recycle tuh Ya. minyak. Macam saya Coba. simpan, macam saya simpan di dalam botol. Sudah Betul. macam ada 2 botol. Nah, boleh jual balik Boleh itu. jual balik tuh. Jangan-jangan buang. Sekarang pun tidak bagus ya buang minyak yang Ya. nanti bikin sumbat singki Ya, kan boleh begitu. pencemaran juga. Jadi simpanlah. Simpan. Lepas tu CP ke-10 pula, minyak masak ini dikategorikan sebagai grade rendah dan cepat berkeledak. Kebiasaannya minyak masak ini ialah jenis minyak masak paket bersubsidi yang paling murah itu, yang selalu kena rabut-rabut itu. Oh, CP berapa tadi tu? CP10. CP10. Jadi sekarang kita tahu sudah kan, jadi kita mau tengok juga. Ya, kan, saya balik saya mau cek saya punya minyak masak CP berapa. CP6 yang kualiti yang terbaik tadi Ya, kan? CP6. CP10 adalah yang macam Yang paling rendah lah. Tapi bukan jadi masalah Ya, sebenarnya. tidak, Cuma betul. untuk pengetahuan kita saja sebenarnya kan. Dan yang paling penting, janganlah guna minyak tu berulang-ulang. Betul. Sebab boleh membawa kemudaratan kesehatan. Betul. Okey, saya kongsikan lagi Sharon. Okey, boleh. Okey, saya mau kongsikan mengenai perkhidmatan pengutipan sisa kebun dan sisa pukal prabayar air bersih di BKK macam yang kami kongsikan juga pada minggu lalu pada episod yang pertama, di mana di BKK memberikan perkhidmatan untuk kita membuang sisa pukal ataupun sisa kebun ya. Kamu orang boleh sebenarnya memohon di Smart Parking. Di situ kan, Sabah Betul. Smart Parking di BKK. Tempat kita selalu membayar parking tu sebenarnya dia ada aplikasi maksud saya perkhidmatan dalam iaitu air bersih di dalam tersebut untuk kita memohon apa-apa juga sisa yang mau kita request di BKK untuk pungut. Contohnya sisa kebun seperti sisa taman seperti rumput, daun, ranting dan sisa pemotongan pokok yang telah dimasukkan ke dalam beg plastik ya. Bukan, jangan tidak kasih masuk dalam beg plastik. Betul. Susah pula tu. Masukkan dahulu baru kamu mohonlah dari dalam air bersih. Dan untuk sisa pukal pula seperti sofa, meja, kabinet, almari, mesin basuh, peti sejuk, alat pendingin, televisyen, katil, tilam, itu kamu orang boleh memohon di air bersih untuk kamu orang buang tersebut, sisa pukal tersebut. Jadi sangat senang sekarang. Kita tak payah lagi request lori sendiri, orang bilang. Betul. Ataupun tujuan juga kita adanya air bersih ini adalah mengurangkan pembakaran terbuka. Betul. Itu Jadi salah satu dia. Tidak payah lagi susah-susah mau bakar, kita terus mohon saja air bersih di aplikasi Smart Parking. Senang kerja. Lagipun dia tidak mahal, dia murah. Betul, murah saja. Macam tidak silap ada dalam RM5 begitu. Betul. Dan untuk pengetahuan kamu orang juga sisa binaan atau apa orang bilang seperti yang tidak lah yang diambil batu untuk macam seperti itu tidak boleh. bangkai haiwan tidak ya, sisa makanan domestik harian, sisa binaan semua itu ataupun yang berbahaya seperti cat, minyak itu semua tidak boleh. Tidak boleh ya. Okey. Alright. Next. Okey, seterusnya kita ada pameran bas perpustakaan bergerak. Jadi jom luangkan hujung minggu bersama kami. Dia bilang Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Sandakan menjemput orang ramai untuk menyertai pameran bas perpustakaan bergerak yang penuh dengan aktiviti menarik dan berinformasi untuk seisi keluarga. Jadi bilakah ini pada 24 Januari 9 pagi hingga 1 petang di Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Sandakan. Antara aktiviti menarik adalah pameran bas perpustakaan bergerak, pameran buku dan kuis putaran ilmu. Jadi datanglah beramai-ramai rebut peluang ini untuk menimba ilmu sambil berhibur bersama keluarga anda di sana. Dan juga kami mau kongsikan juga mengenai Kongsi Raya, di mana satu perayaan pelbagai pengalaman di mana dia akan menghimpunkan budaya, inovasi komuniti dalam satu ruang yang penuh warna dan juga bermakna. Jadi dia akan ada pertandingan Chongsam, percubaan rekod Asian Muhibah Isang, lepas tu ada pertunjukan fashion hari raya sehingga food showcase, lepas tu ada agihan Yisang percuma dan cabutan bertuas. Semuanya menanti anda di Kongsi Raya ini, di mana program ini berlangsung di SICC Kota Kinabalu pada 6 hingga 8 Februari jam 10 pagi sehingga 9 malam. Jadi kemasukan itu percuma saja. Kamu orang bolehlah datang di SICC untuk sama-sama bersama dengan keluarga, rakan-rakan dan juga
kamu orang boleh rasa sendiri keunikan perayaan yang menyatu padukan kita punya rakyat di Malaysia dan juga terutamanya di Sabah ini. Ben Record dia bilang thank you for comment. Thank you so much. Hashtag FYP dia bilang wow. Thank you so much. Kita si Anet 321 memberikan bunga ros. Terima kasih. Thank you. Alright, next lagi infonya. Next, kita ada Carnival Jom Masuk Universiti 2026 kembali lagi. Jadi kepada adik-adik yang tercari-cari kan universiti mana lah mau sambung belajar lepas ni, inilah peluang dia. Jadi ambil peluang ini. Carnival Jom Masuk Universiti 2026 bakal menjelajah ke 10 zon di seluruh negara bermula pada 29 Januari hingga 28 April 2026. Jadi dapatkan konsultasi secara terus berkaitan kemasukan ke Universiti Awam, College Community, Politeknik, Mara BPT dan IPTS di setiap lokasi. Jadi apa yang menanti anda di JMU 2026 ni adalah konsultasi UPU online, lepas tu konsultasi daripada institusi, konsultasi penajaan beasiswa, pinjaman dan bantuan kewangan, Edu Influencer, UPU online. Nah, banyak. Lepas tu selain tu juga kamu akan ada popcorn yang sedap dari Galitos dia bilang. Nah, nikmati susu segar dari Farm Fresh. Sedap ini. Farm Fresh tu sedap. Farm Fresh. Lepas tu santai di tu dia Pak Tam. Nah, lepas tu ada juga cabutan bertuah menarik. Jadi jangan lepaskan peluang ini untuk melangkah lebih dekat dengan impian pengajian tinggi anda. Ikuti platform media sosial rasmi bahagian kemasukan pelajar IPTA BKPA untuk maklumat terkini berkaitan UPU online, UPU online. Itu dia. So, kita mau kongsikan juga mengenai permohonan rumah Mesra Sabah Maju Jaya tahun ini di mana rakyat Sabah yang memenuhi kriteria dan syarat program RMSMJ ataupun kita panggil program Rumah Mesra Sabah Maju Jaya, borang permohonan boleh dihantar ke pejabat daerah mengikut alamat tetap pemohon untuk dipertimbangkan permohonan kamu orang itu. Jadi kriteria permohon adalah seperti mangsa bencana alam, orang kelainan kurang upaya ataupun OKU, ataupun pemilik rumah daif, tidak memiliki rumah sendiri dan belia baru berkahwin dan golongan IKASI. Memang ini antara kriteria yang boleh memohon rumah SMJ ini. Tapi walau bagaimanapun untuk maklumat lanjut mengenai program Rumah Mesra Sabah Maju Jaya ini, kamu orang boleh ke page Muka Buku Biru di Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah. KPLB, okey? Tapi kategori yang terakhir itu macam baru pula tu kan, belia yang baru berkahwin. Ya, belia baru berkahwin. Itu pun boleh juga. Lama sudah. Kita tidak boleh, sudah expired sudah ini kita ini. Mau renew boleh ke itu? Ya, susah sudah itu. Renew. Okey, seterusnya kita ada pusat sementara Pusat Lestari Kota Kinabalu. Masa operasi biasa jam 8 pagi hingga jam 2 petang. Akan dibuka setiap Sabtu, Ahad dan cuti am. Jadi lokasi dia di Taman Fortuna. Yang ini apa-apa sumbangan barangan terpakai kita boleh dermakan di sana. Contohnya pakaian seluar, kasut, selipar, beg, novel, komik, barangan dapur, permainan kanak-kanak. Lepas tu masa operasi untuk pembelian barangan kitar semula pula jam 9 pagi hingga jam 1 petang sahaja. Setiap hari Sabtu sahaja. Jadi pembelian barangan kitar semula yang diterima adalah tin aluminium, tin besi, botol plastik, kertas kotak telur, surat kabar lama, majalah. Jadi untuk pembelian minyak masak pun ada di sana. Jadi dibuka setiap Sabtu dan Ahad. Jadi siapa-siapa yang sekarang ni kan lagi mau Chinese New Year, lepas tu mau raya sudah, memang banyak tu kan kamu orang yang mengemas kan, mau beli barang-barang baru kan betul. Gitu. Jadi mana yang kamu tiap pakai kamu boleh pergi derma sini. Gitu. Di mana tadi tu Sharon? Di Taman Fortuna, Pusat Lestari Kota Kinabalu. Jadi untuk maklumat lanjut bolehlah ke Muka Buku Biru Pusat Lestari Kota Kinabalu. Ya, sebab sebelum ni dia sebenarnya berada di bandara Kota Kinabalu di sana, dekat Gaya Street sana kan. Area sana lah. Sementara saja. Jadi telah dipindahkan di Taman Fortuna dan bolehlah kamu orang menghantar barang-barang yang kamu mau recycle tu. Betul. Okey.
Dan kami juga mau kongsikan mengenai pilihan raya kecil Parlimen P187 Kinabatangan dan Dewan Undangan N58 Lamak Sabah, di mana semekan daftar pemilih dan maklumat pengundian untuk pilihan raya kecil Parlimen P187 Kinabatangan dan pilihan raya kecil Dewan Undangan N58 Lamak Sabah sudah boleh dilakukan ya melalui layari mySPRsemak.spr.gov.my. Di sana kamu orang boleh semak kamu punya maklumat sebelum kamu orang pergi mengundi pada 24 Januari ini, iaitu pada hari Sabtu. Jangan lupa untuk cek saluran berapa kamu orang dan datanglah dan jalankanlah tanggungjawab anda sebagai pengundi. Okey. Dan juga apa lagi, Sharon? Okey, yang ini saya mau bagi tahu sama kamu orang, awas berita palsu. Sekarang kan kita banyak orang menerima sumbangan STR, jadi orang ramai dinasihatkan agar berhati-hati dengan penyebaran maklumat palsu berkaitan semakan keputusan sumbangan tunai rahma STR dan sumbangan asas ramah sara di media sosial. Jadi jangan klik sebarang pautan mencurigakan, ia berkemungkinan besar adalah cubaan penipuan scam laba itu kan. Jadi untuk maklumat, Kementerian Kewangan tidak pernah melantik mana-mana pihak ketiga sebagai perantara bagi pengurusan ataupun semakan bantuan kerajaan. Jangan mudah terpedaya, sahkan maklumat terlebih dahulu. Ikuti saluran media sosial rasmi Kementerian Kewangan untuk mendapatkan maklumat dan pengumuman yang sahih. Itu. Jadi kami Jabatan Penerangan pun ada kongsikan berkaitan dengan bantuan ini. Kamu cek di sana. Betul. Gitu. Jangan tertipu. Jangan tertipu. Nanti sia-sia kamu orang punya bantuan. Terutamanya kalau diambil. selalu kena antar link-link di rumah WhatsApp, hijau. Disebut lagi. Wasabi, Ma. Wasabi. Di wasabi, di message. Jadi hati-hatilah kamu orang. Hati-hati. Awas lah kita ini. Aduh, tersasul sudah aku. Okey, dan kita juga mau kongsikan mengenai segmen Kanomi Sorita kembali lagi untuk edisi yang 2026 ini. Dan pada hari Jumaat ini merupakan episod yang ketiga untuk segmen Kanomi Sorita. Kamu orang boleh mendapatkan informasi semasa program serta inisiatif kerajaan secara santai sambil diiringi lagu-lagu yang mengimbau kenangan pendengar. Kamu orang boleh request lagu. Request lagu. Dan dia akan bersiaran langsung sebenarnya setiap hari Senin dan juga Jumaat pada jam 3 petang selama 1 jam hanya di TikTok Jabatan Penerangan Negeri Sabah juga. Dan kita akan ada 4 DJ ya. Tapi kita jangan reveal dulu yang DJ yang dua itu. Yang pertama, episod pertama adalah DJ Ijoy, sudah berlangsung pada minggu lalu. Dan yang hari Isnin minggu ini adalah DJ Nejo. Dan pada hari Jumat ini tidak tahu siapa. Kalau kamu orang mau tahu siapa DJ yang hari Jumat ini, saya rasa kita belum lagi up promo kan? Iya, belum. Mungkin sebentar lagi nanti kamu orang akan saksikan sendiri siapakah DJ yang akan berlangsung ataupun yang akan menjadi DJ pada hari Jumaat ini. Yang di sini kalau sama dorang boleh request dorang nyanyi. Betul. Hebat-hebat dorang menyanyi. Hebat-hebat dorang menyanyi itu. So itu merupakan segmen Kanomi Sorita lah. Betul. Okey, apa lagi, Sharon? Ada lagi? Itu saja dari saya. Ya, itu saja daripada kami pada hari ini. Ya, jadi kita ucapkan kepada yang akan mengundi pada hari Sabtu ini. Ya, betul. Turunlah mengundi, jalankanlah tanggungjawab anda sebagai pengundi pada hari Sabtu ini ya untuk pilihan raya kecil Parlimen P187 Kinabatangan dan Dewan Undangan N58 Lamak Sabah ini pada hari Sabtu. Kan, Sharon? Betul, selamat mengundi kamu orang. Selamat mengundi. Okey, saya rasa itu saja kami mengkongsikan pada minggu ini untuk TikTok dan kita akan jumpa lagi pada minggu depan setiap hari Rabu 2.30 petang hanya di TikTok @capen. Bye-bye. Jadi mana sudah kita punya teknikal. Jumpa kamu orang pada minggu depan. Bye. Kau tengok tu.